puja syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita bersama majlis ilmu juga sambung 3-4 malam untuk kita. Dan malam ini bertajuk Isra Mi'raj. Itu bulan ini sebenarnya dalam Rajab 27 hari bulan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Haji Yahya, Tuan Haji Amran, Presiden Kuasa Masjid Al-Mukminin Kota Kayang, Kangan Polih, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan. Jadi kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat kita sama-sama sambung kuliah mingguan kita. Itu pada hari ini tuan-tuan 10 Mac bersama dengan 26 Rejab. Tadi maghrib tadi dah masuk dah azan, masuk hari baru 27 Rejab. Dan kena pula pada malam ni tuan-tuan, kita akan bincang tajuk khas. Itu berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. So esok ni pun tuan-tuan kebetulan cuti umum. Polis tuan cuti esok ni. Ya, Isra' Mi'raj. Ada Malaysia kita pun ada banyak negeri yang cuti Isra' dan Mi'raj ni. Jadi apa cerita dia? Apa yang berlaku tentang Isra' dan Mi'raj? Cuma kita nak ulang kaji balik. Tuan-tuan pun tahu dah, dah belajar dah dulu-dulu ni. Cuma nak peringat balik apakah cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Apa yang berlaku tentang Isra' dan Mi'raj ni. Itu yang pertama tuan-tuan, ni Isra' Mi'raj. Masuk saja maghrib, tadi ni masuk dah malam Isra' Mi'raj. Cuma tarikh Isra' Mi'raj ni pun wallahu alam betul ke 27 Rejab ni. Cuma ulama bincang dia tengok kekuatan dia, betul ramai majoriti ulama sebut 27 Rejab tu sendiri. Jadi sebab tu kan 27 ni kita buat sambutan Isra' dan Mi'raj. Okey, contoh yang pertama tuan. Sebab apa yang berlaku Isra' Mi'raj ni Allah sendiri habaq dalam Quran. Allah rakam dalam surah Al-Isra'. Nama surah pun Al-Isra'. Itu tentang apa tuan? Ayat yang pertama tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Okey, ayat pertama ni Allah berfirman tentang apa tuan? Tentang surah Isra' ni. Ini maksud dia tuan. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah juala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, ayat pertama ni Allah sendiri habaq, iaitu Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba dia. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Daripada mana ni? Masjidil Haram Mekah tu ke Masjid Aqsa Palestin. Tuan tahu tak berapa jauh jarak dia? Kalau tuan ada kilometer, tuan kita pergi Kangak ataupun Kangak pergi Al-Ustaz dalam 40 kilo, 45-50 kilo lah bahasa kita. Pergi Kuala Lumpur 400 kilo, 400 setengah, 500 lah sampai kepada Kuala Lumpur betul tu. Kalau pergi Johor pula lebih kurang hampir dekat tambah lagi 300 tuan. 500 ni dalam 800 tuan.
Masjidil Haram ni nak ke Palestin ni jarak dia lebih kurang 900 km lebih kan, bahkan lebih kan. Abang kata Perlis tu pi ke Johor patah balik nama ke KL balik ke Melaka kan, lebih kurang gitu lah bahasa dia. Zaman dulu mana ada kereta kan, unta, kuda atau berjalan. Tu jadi cerita ni berlaku pada satu malam je. Nabi lena tak? Bukan Nabi lena. Nabi mimpi tak? Benda ni betul kan. Sebab Allah kata Maha Suci Allah telah kami jalankan hambanya iaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram daripada Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin, yang mana kami berkati sekelilingnya. Tu kata tanah Palestin tu Allah berkati. Sebab kita ni kena pertahankan tanah Palestin tu. Bukan kerana tanah tu depa saja. Tak, tanah itu milik Islam kita. Lambang syiar kita kan. Kalau dijajah saja Palestin tuan, kita lekeh dan kita ni bersubahat juga, kita mengiyakan tuan. Tu jadi cerita dia. Dan lagi untuk memperlihatkan betapa hebatnya kuasa Allah. Daripada satu malam tu Mekah tadi pergi ke Masjid Aqsa. Tu satu benda. Dan Nabi naik ke langit pula tuan. Cerita kedua pula tuan. Jadi cerita pertama ni Nabi diperjalankan Isra, diperjalankan daripada mana? Mekah tadi ke Masjid Aqsa tuan, Palestin tu. Jadi sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang pertama tuan. Kita bilang tuan, apa maksud Isra? Isra ni perjalanan Nabi SAW daripada Masjid Mekah tu, Baitullah, kita pergi buat haji tu, duduk tawaf tu, Nabi di situ tuan. Kemudian Nabi diperjalankan ke Masjid Aqsa Palestin, Baitul Maqdis, satu malam tuan. Jadi jarak tadi lebih kurang 900, bahasa kita 1000 km tuan. Satu malam kan sampai Nabi pada Mekah ke Baitul Maqdis itu. Jadi Nabi diperjalankan. Isra ni diperjalankan. Sebab Nabi diperjalankan, kalau tuan tahu, pada tahun tu Nabi sedih. Isteri dia meninggal kan. Kedua pula bapa saudara dia meninggal. Dua orang Nabi sayang ni meninggal kan. Macam kita lah kalau meninggal serentak ni, orang kita sayang ni, mak ayah kita, isteri kita sebenarnya, kita akan dia rasa sedih, rasa down, rasa apa tu, tak terdaya, rasa macam tak ada semangat. Itu lebih kurang. Nabi, Allah hiburkan Nabi, perjalankan Nabi Mekah tadi ke Masjid Aqsa tadi. Itu yang pertama. Kedua pula tuan-tuan ni, Mekah tahu mana? Ni Baitullah tu. Ini di masjid betul Baitullah panggil. Okey, tak mana tuan-tuan? Mekah ni tengah tadi. Kat tanah yang bawah tu tengah. Mana Baitul Maqdis? Atas hujung tu. Laut sini, pilot sana, Mekah kat tengah tu. Dia naik ke atas lagi kan. Itu yang kita sebut tadi, lebih kurang 900 ke 1000 km. Zaman kita mudah lah naik kapal terbang. Clear. Perlis PKL, Ustaz naik PKL 1 jam. KL pula pergi ke Senai, Johor Bahru, sejam pula lebih kurang lagu tu. Itu jarak kita naik kapal terbang tuan. Okey, Nabi pergi naik apa tuan? Dia bukan jalan kaki, bukan naik unta, bukan naik kuda. Nabi naik jenis kenderaan nama dia burak. Lah apa kita perasan, tesi minyak pun ada, burak oil. Kalau dia pergi kat Langkawi pun ada tuan. Pergi kalau dia pergi ke Padang Sanai, nak pergi ke durian apa lah, durian burung pun ada. Kalau tempat-tempat yang kecil ni dia ada tesi minyak burak oil nama dia. Okey, burak ni apa dia tuan? Burak ialah ataupun disebut sebagai al-burak. Bahasa Arabnya dari segi bahasa kilat cahaya. Laju, kilat cahaya tuan. Dia benda ni ia ada sejenis makhluk yang menyerupai haiwan macam binatang tuan. Besar sedikit daripada khimar. Khimar ni kaldai. Kecil sikit daripada baral, kecukan kaldai kuda. Kalau kuda tu besar, kaldai tu kecil, dia kahwin dua jenis kuda dengan kaldai ni. Jadi dia pergi baral, bahasa baral. Ni baral. Jadi dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Dia sejenis binatang tuan. Macam mana ustaz binatang ni? Kita tengok tuan. Ada orang kata gambar apa ni? Dia ada sayap, dia ada rambut, ada kepala pula. Kacau. Ada kaki. Tadi ustaz kata, hadis kata macam kuda tapi kecil pada kuda, besar pada kadai. Dia pelukis-lukis. Lagu ni lah burak. Kacau tuan. Betul tak tuan? Tak betul. Main mana ni? Kita pun tak tahu. Kalau tengok balik ni pun nak rupa macam-macam belah-belah India tu. Penyumpaan dia apa? Dia bubuh gambaran, sayap sikit sebagainya. Ni kita tak boleh. Sebab apa? Siapa yang dapat burak tuan? Siapa yang naik tuan? Nabi SAW. Dan apa? Yang pada hari itu malaikat Jibril tuan bersama Nabi.
Malaikat Jibril, Buraq dan Nabi dan Allah Ta'ala. 4 ni yang tahu. Yang lain siapa? Tak ada siapa tahu, tuan. Kita nak gambar kata macam mana rupa ni, yang lain tak ada dikatakan, tuan. Jadi cerita dia, kalau kita kata bentuk lagu ni, jumpa dalam buku ke kalender ke, ini orang yang menggambarkan berdosa, tuan. Sebab benda ni benda gaib, siapa pun tak nampak benda ni, tuan. Okey, Mi'raj. Mi'raj ni daripada Allah. Perjalanan Nabi daripada Masjid Al-Aqsa tu ke Sidratul Muntaha. Langit dunia ni Nabi duduk dekat Palestin tu, Nabi semayang di Masjid Al-Aqsa tu. Kemudian Nabi diangkat, Mi'raj. Isra diperjalankan Mekah ke Madinah, ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Semayang di sana pagi tu, malam tu Nabi diangkat naik ke langit, jumpa Allah, tuan. Ni Isra dan Mi'raj. Dua benda, diperjalankan dan diangkat. Mi'raj ni diangkat. Angkat ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Tak mana tu? Kita bincang sekali. Tak mana Sidratul Muntaha ni? Okey, sebelum tu, tuan, kita kenal dulu. Tak mana Baitul Maqdis? Mekah tadi, Baitullah kita tahu lah. Pergi haji tahu untuk tawaf tu. Kalau tengok balik ni Masjid Aqsa. Mana Masjid Aqsa, tuan? Gambar yang mana? Sekali tengok ada 2 masjid ni. Satu warna merah hujung atas, satu ni warna kelabu koko belah tebing ni. Okey, mana satu Masjid Aqsa, tuan? Yang meh, tuan. Siapa kata meh, tuan? Siapa kata yang koko ni pula? Koko meh. Itu tadi mana, tuan? Jawapan dia yang betul yang mana koko ni. Yang meh tu bukan masjid. Tu panggil, kalau bahasa kita, balai seni Islam. Bahasa mudah, muzium lah. Muzium Islam dia beri nama tu. Di situ pula Dome of Rock, yang ada batu tergantung yang ikut Nabi tu. Tuan, jadi di situ, tuan. Jadi tempat tu bukan masjid. Tangi masjid ni yang warna apa? Warna koko ni. Orang tak perasan, orang kata hukmah tu masjid. Kita beli pergi Mekah pun tak orang beli kamera je ni. Pusing-pusing kan zaman saya dulu. Ada. Tu time mungkin tahu kot kan. Zaman dah tak ada lah. Orang nampak Mekah, Madinah, unta lagi, Baitul macam-macam lah gambar tu. Kita kata huk ni Masjid Aqsa. Bukan, huk yang koko ni. Ni jawapan dia. Masjid Aqsa yang warna koko ni. Ni Masjid Aqsa, tuan. Jadi kalau kita balik, kita belajar itu ni, siapa yang semayang di Masjid Haram, Masjid Baitullah ni, satu solat di sana 100,000 solat di masjid kita. Kita semayang maghrib tadi kan, kalau buat maghrib di Masjid Mekah, satu rakaat satu waktu, kita kena semayang 100,000 kali maghrib baru nak sama satu maghrib di Masjid Baitullah, kan. Bayangkan 100,000. Kata tuan pergi masjid Nabi pula Madinah tu, satu solat di masjid Nabi 1,000 solat masjid lain. Kita kena buat 1,000 maghrib Aisyah tadi ni, buat 1,000 kali Aisyah. Sama 1,000 di masjid Nabi. Bayangkan pahala. Ni dah pergi di hotel sana, duduk lena kokra. Orang pergi semayang masjid, dia duduk pergi lena. Rugi, tuan. Umrah, tuan, kita pergi ibadah, tuan. Pahala berlipat kali ganda. Tapi Masjid Aqsa pun Nabi hadap, siapa semayang di Masjid Aqsa ni, satu solat 500 kali ganda. Dia kurang sikit, tapi banyak lagi, tuan. 500. Saat lagi ni Aisyah kena buat 500 kali baru sama satu Aisyah di Masjid Aqsa, tuan. Besarnya pahala di 3 buah masjid ni. Nak cari pahala lebih, pergilah ziarah 3 buah masjid ni. Nabi kata, Ustaz, esok subuh saya nak mayang masjid mana? Masjid Terapung Kuala Polis. Atas Hayak, Ustaz. Kita mayang subuh di masjid Mahung Kayang kita ni, Kota Kayang ni. Sana mayang 1, kita mayang 10. Siapa kata tak ada, ada sama. Masjid Meraya ada, Masjid Raja ni tak ada, sama je. Masjid Kangak, Masjid Kuala Lumpur, masjid mana ke selain 3 masjid ni, sama pahala dia, tuan. Itu spesialnya. 3 masjid tadi beza pahala dia. Okey, cerita lagi, tuan. Dalil telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruq, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda. Ni siapa dia? Syaiban, siapa Hamad ni? Orang yang bawa cerita tu pergi kepada Nabi. Punya mereka ni pembawa cerita. Islam kita tengok, dia ni ingat tak, penipu ke, pembohong ke, siapa ke, boleh tulis siapa mereka ni. Kita tahu, ni hadis sahih, ni dhaif, ni palsu, ni reka-reka. Semua tu kita boleh detect, tuan. Okey, apa dia kata? Rasulullah SAW bersabda, aku telah didatangi burak. Satu hari itu aku didatangi burak, iaitu seekor binatang yang berwarna putih. Rupanya burak tadi warna putih, lebih besar daripada keledai
lebih kecil, tetapi kecil daripada baral. Nampak tuan? Kadai tadi tapi lebih kecil daripada baral. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut sampai ke hujung. Nampak kata dia ni boleh lentok tuan. Kalau bahasa kita manusia ni, kalau boleh kangkang macam jenis apa, ginestik tu, orang dia ni boleh pusing-pusing badan pula ginestik. Jadi binatang ni dia boleh apa tu rendah badan dia tu sampai ke hujung. Beliau bersabda lagi, Nabi SAW bersabda, maka aku segera menungganginya. Nabi naik atas dia sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Nabi naik dia sampai Baitul Maqdis. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid. Dan dalil yang sebut langkah buruk tu satu jauh pemandangan. Kalau kita duduk macam apa tu Kota Kayang ni, nampak mana? Nampak apa tu Wang Kelian tu, Bukit Wang Kelian. Sekali langkah sampai. Sini nampak mana? Gunung Jerai, katalah nampak Gunung Jerai. Sekali langkah sampai Gunung Jerai. Langkah sampai. Cepat tak cepat langkah dia. Sepantai kilat, nama buruk tuan. Okey, bila sampai di Masjid Aqsa tuan, apa yang berlaku? Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Apa yang buat? Ni. Masjid Aqsa tadi ada banyak tiang. Ni dalil tadi. Kalau kita tengok gambar yang awal tadi, Masjid Dome of Rock tadi mana ada tiang. Nampak? Dalil pun dah lari dah. Cerita dia, ini Masjid Aqsa. Buktinya apa? Nabi parking buruk dia tadi, Nabi ikat di tiang-tiang masjid yang ada di Masjid Aqsa tu. Macam mana Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun dia buat lagu tu dah. Nabi ikat kan. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku keluar, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan juga semangkuk susu. Jadi bila habis sembahyang 2 rakaat tu, sampai luar masjid, maka Jibril bermain 2 benda, 1 arak, 1 susu. Dan aku memilih susu. Nabi ambil susu. Lalu Jibril pun berkata, kamu telah memilih fitrah. Susu ni fitrah kan? Jadi kita bersih, suci. Kalau arak ni ralik, leka, mabuk sebenarnya, jadi akan banyak mudarat. Jadi betul lah apa yang Nabi pilih tu fitrah kan. Lalu Jibril pun membawa aku naik ke langit. Lepas habis peristiwa tu, keluar masjid tu, solat 2 rakaat, ambil susu ataupun arak, Nabi ambil susu. Kemudian lepas peristiwa tu, Nabi di Mi'raj. Ni Mi'raj. Nabi dibawa naik ke mana? Ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibuka ke pintu, rupanya tuan-tuan, langit ni ada pintu. Macam mana? Ni bukti dah. Lalu Jibril pun membawa aku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibuka pintu, maka ditanya, siapakah kamu? Ada malaikat yang jaga pintu langit tu. Jibril menjawab, Jibril, aku ni Jibril, malaikat Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Bersama aku ni Muhammad. Jibril tanya lagi, apakah yang diutuskan? Muhammad ni Nabi kah diutuskan? Tanya lagi malaikat yang jaga tu. Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan, dia telah dijadikan Nabi wahyu. Maka dibukalah pintu untuk kami. Nampak kata tu dalil ni abang, malaikat pun tak kenal Jibril. Ramai malaikat kan? Setiap hari kan beribu, berapa 70,000 akan masuk ke pintu apa tu di langit kan? Masuk sehari. Bayangkan, makhluk yang Allah paling banyak cerita malaikat kan? Kalau betul tahu, ni aku ni calik ni, aku jeneral ni, tak kenal. Muka kita pula ada gambar-gambar pula. Siapa ketua polis Malaysia? Siapa dia? Ketua polis Kangak, siapa dia? Balai. Tu orang kita kan? Ni apa kata cerita? Malaikat yang jaga pintu langit pun tanya, siapakah engkau? Aku Jibril. Nampak tuan? Jadi malaikat itu pun tak kenal Jibril tuan. Kemudian, siapa bersama engkau? Bersama aku Muhammad. Adakah ia Nabi diutuskan? Ya, ia Nabi diutuskan. Baru dibuka pintu langit tu, baru boleh mereka naik tuan. Kemudian bila dibuka pintu itu, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Langit pertama tu ada Nabi Adam, dan dia menyambutku serta mendoakan dengan kebaikan. Doa Nabi dengan kebaikan. Ceritanya Nabi Adam berada di langit yang pertama tuan, dan juga malaikat yang jaga pintu langit tadi. Kemudian tuan, bukan setingkat saja tuan, ada tingkat yang kedua. Lalu aku dibawa naik ke langit yang kedua. Langit dia lapis. Ustaz yang kita nampak matahari, bintang, bulan tu langit ke bawah. Wallahu alam. Mungkin hak tu pun tak sampai setengah langit kan. Kita pun tak tahu kan. Wallahu alam. Sebab besarnya ciptaan Allah. Ni bawah bumi. Kata perasan ada planet, Zuhal, Marikh, semua bintang langit sebenarnya beribu bintang pula. Tu bawah alam semesta. Mungkin di atas hari tu kita tak tahu berapa banyak ciptaan Allah lagi.
langit pertama, kedua, ketiga, kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Betapa hebat besarnya ciptaan Allah. Kita pula mana? Duduk bumi. Perlih pula, Allah kecil tek pula. Tak mana pula? Masjid apa tu? Masjid Al-Mu'minin pula. Tu dia lagi kecil kan. Tak mana pula? Kat tiang depan pula, tiang nombor 2 pula. Kecil ya tuan kita ni. Dia kan betapa hebatnya penciptaan Allah ni. Okey, benar lagi kedua, Jibril pun supaya diminta buka pintu. Lalu ditanya lagi, siapa engkau? Malaikat yang jaga pintu kedua tu, tingkat kedua pun tanya. Dia menjawab, aku Jibril. Siapa bersama engkau? Bersama aku ni Muhammad. Adakah yang diutuskan? Benda yang sama juga ditanya. Jadi yang diutuskan, ya dibuka pintu, naik. Dekat tingkat kedua tu, dia bertemu dengan siapa? Ada Nabi Isa alaihissalam. Isa ibu putra Maryam. Itu Isa ni anak Maryam. Dia ada ayah tak? Dia tak ada ayah, dan spesialnya Isa. Tapi orang Kristian kata Isa ni anak Tuhan, anak Allah. Itu tak betul, tuan. Kemudian di situ ada dua, Isa seorang dan juga Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambut aku, menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan aku dengan kebaikan. Habis peristiwa kedua ni, tingkat kedua, naik tingkat tiga, benda yang sama Allah tanya. Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad. Adakah ia diutuskan? Ia. Sebenarnya di sana jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu tingkat yang ketiga. Naik lagi tuan-tuan, sama juga tingkat keempat pun tanya benda yang sama. Kalau bahasa kita ni ada roblok pula kan, pintu langit tu tak dibuka, kena jawab ini tuan-tuan. Kemudian siapa di sana? Ada Nabi Idris alaihissalam di tingkat yang keempat. Tingkat kelima pun sama ditanya tadi, ada Nabi Harun alaihissalam. Cepat lagi, tingkat ke-6 pun sama juga, di sana disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Tingkat ke-7 sama juga soalan tadi, dan yang ada di sana Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada di sini kan spesialnya kan, ia sedang berada di dalam keadaan menyandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Keluasannya setiap hari mampu memasukkan 70,000 malaikat. 70,000 masuk setiap hari. Besar tak besarnya Baitul Ma'mur ni. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kan, kepadanya Baitul Ma'mur. Masuk tu tak keluar dah. Satu hari 70,000 malaikat masuk Baitul Ma'mur. Satu hari. Bayangkan berapa hari dah kita. Ceritanya alam semesta ni tuan-tuan. Okey, kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Nampak tuan? Sidratul Muntaha ni tadi tingkat 7 Nabi Ibrahim. Situ ada Baitul Ma'mur. Yang mana 70,000 malaikat masuk, dia tak akan keluar. Masuk lagi hari-hari, tiap hari. Dan dibawa pula Sidratul Muntaha. Yang mana Sidratul Muntaha ni daunnya besar seperti telinga gajah. Dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Tu dia, kalau daun pun telinga gajah, pokok pun besar mana kan? Ini besarnya apa tu di Sidratul Muntaha ni. Beliau bersabda, ketika beliau menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha berubah. Naik saja di Sidratul Muntaha itu, dia berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahan kerana indahnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada beliau dengan mewajibkan solat 50 waktu sehari semalam. Jadi cerita kita semayang berapa rakaat? 50 waktu sehari semalam. Kalau tuan-tuan semayang 50 waktu, Allahu Akbar, semayang maghrib tu ni, elok bagi salam kan, duduk 15 minit, qamat pula dah, azan pula, tak balik kita tuan-tuan, semayang pula kan, maka tabur rumah Isya. Lepas tu elok habis 15 minit semayang pula. Setiap 15 minit tuan semayang tuan. Jenuh tuan, tak terbayang kita. Kalut tak kalut tuan. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dah habis jumpa Allah tadi, dapat kata wahyu, suruh semayang 50 waktu. Dia pun turun langit kan. Yang benar kalau langit Nabi Musa tadi berada di mana? Langit yang ke-6. Di sana tuan, apa Nabi Musa kata? Hadirin tuan, kat sini, lalu aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa AS. Dia bertanya, apakah yang telah difadukan oleh Tuhanmu kepadamu? Apa yang Allah suruh engkau buat untuk umat engkau ni? Nabi Musa tanya apa? Nabi Muhammad. Beliau bersabda, solat 50 waktu. 50 tuan. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau naik balik ke jumpa dengan Allah Tuhan. Mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku tahu umat engkau tak mampu untuk melaksanakannya 50 waktu ni. Aku pernah mencuba Bani Israel dan memuji mereka. Nampak tuan? Jadi Nabi Musa dah penuh, dah terai tuan. Beliau bersabda, aku kembali kepada Tuhan, saya berkata, wahai Tuhanku, dia naik balik jumpa Allah,
berikanlah keringanan kepada umatku. Lalu Allah pun SWT mengurangkan 5 waktu dari beliau. 5 waktu. Berapa tuan? 45 tuan. Lalu aku turun lagi kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu solat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan lagi, minta lagi, kurang lagi. Itu kisah dia tuan. Beliau bersabda, aku berulang alik antara Tuhanku dan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap solat fardu dilipat gandakan dengan 50 kali lipat. Jadi akhir dia cerita, wahai Nabi Muhammad, aku fardukan kau 5 waktu saja. Tapi buat 5 waktu ni, pahala dia seakan-akan buat 50 waktu. Bezanya umat kita special tuan. Buat 5 waktu, tapi pahala dia seakan-akan 50 waktu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melaksanakan kebaikan tetapi tidak lakukan. Kalau dia buat niat nak baik tapi tak buat lagi, mesti akan dicatat baginya 1 kebaikan. Balik sekali lagi nak baca Quran, nak buat tahajud, nak buat witir, tiba tak buat pun terlena tuan, pahala dapat dah. Sebab niat kita nak buat kebaikan, dapat 1 kebaikan tuan. Kemudian jika dia melaksanakannya, tiba dia buat pula, dia niat tadi nak buat, dia buat, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Dapat 10. Dia buat pula, buat tahajud, buat witir, dapat 10 pahala tuan. Sebaliknya, barang siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, niat nak buat jahat tetapi tidak melakukannya, tak buat pun, nescaya tidak dicatat baginya 1 apa pun. Balik lagi aku nak curi harum manis rumah sebelah ni, tengok dia elok 5 tahun berbuah tak bagi sebiji pun, niat geram ni nak rembat 5 biji, hati tu niat nak buat jahat tuan. Buat tak buat lagi, tak dapat dosa tuan kan. Tetapi kemudian nescaya jika dia mengerjakannya, jika dia curi betul 5 biji dia ambil tuan, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. 5 kalau sebiji curi, sebiji dah dapat dosa. 5 biji dah dapat. Tak ada kata, dia ni geram ni, curi jiran pula, kita tambah 20 kali dosa. Tak ada, Allah tak buat lagu tu. Tapi kalau baik, Allah tambah 10 kali ganda. Kalau jahat, baru naik, dosa tak dapat lagi. Tadi baik nak buat, tak buat lagi, dapat dah pahala 1. Buat pula, dapat pahala berlipat ganda. Kalau jahat, baru niat, tak dapat dosa. Kalau buat pula, dapat dosa yang buat tu saja. Allah tak bagi lebih pun, sebab Allah sayang kita tuan. Yang baik Allah gandakan. Kalau ikut ganda jahat dia ni, double. Allah tak buat lagu tu. Okey. Kemudian aku turun sehingga sampai Nabi Musa. Dah dapat berita tadi 5 waktu tadi, dia jumpa Nabi Musa. Lalu aku beritahu kepadanya. Dia masih berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-alik kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkan aku malu padanya. Dia kata, cukuplah, dah ulang-alik 50 tadi, 5 tadi, tinggal 5, nak kurang lagi, aku dah malu pada Allah tuan. Lepas tu jadi cerita dia, kita sembahyang 5 waktu. Kita buat lah ni lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi cerita dia, pahala kita buat 5 waktu ni sama dengan 50,000 pahala tuan. 50 kali ganda tuan. Hadis riwayat Muslim sahih. Cerita kita tadi ni dalil ni daripada Mekah ke Masjid Aqsa, sembahyang 2 rakaat, keluar pula dibagi arak ataupun susu, Nabi ambil susu, kemudian naik pula ke atas langit sama malaikat Jibril. Malaikat pertama tahan aras langit pertama, kemudian langit kedua, ketiga, keempat jumpa nabi-nabi yang lain sampai ke Sidratul Muntaha tadi. Ni cerita dia daripada Nabi bawa tuan. Bila berlaku ni? 1 malam saja tuan. Okey. Saya ulang balik tuan. Ni ulang dia punya gambar raja. Yang mana tadi ni, Nabi diisrakan Mekah ke Masjid Aqsa. Kemudian dimi'rajkan Mekah Masjid Aqsa tadi, naik ke langit tadi. Langit pertama Nabi Adam yang malaikat daga tadi. Kemudian langit kedua Nabi Yusuf jumpa. Langit ketiga Nabi Isa dan Yahya. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ke-8 Al-Kursi. Ke-9 yang kita tadi pucuk Sidratul Muntaha tadi, yang nak berubah tempat tu cantik mana manusia tak pernah lihat tuan. Itu kita jarak dia. Kemudian di situ dah terimanya arahan kata sembahyang tadi. Turun ke mana tak? Turun langit ke-6 tadi, jumpa Nabi Musa, ulang-alik yang kata jadi sampai 5 waktu tadi. Asal 50, kurang-kurang 5 waktu tuan. Ini cerita dia kronologi. Macam tu cerita dia.
Cerita dia Islam ni mimpi ke betul ke? Benda itu betul, bukan mimpi tuan-tuan. Okey, kita boleh tuan perintah solat. Jadi cerita tuan-tuan semayang. Saya sentuh dah ni tentang azan. Saya ulang kaji sikit, masa ada tak? Ada waktu. Okey, ada azan sekejap. Tengok bagi yang tu yang tak main hari tu ni, apa sejarah azan ni tuan-tuan? Awal disyariatkan terjadinya pada tahun pertama hijrah. Tersebut dalam hadis Ibn Umar yang berbunyi, kaum muslimin dahulu ketika datang ke Madinah berkumpul, lalu memperkirakan waktu solat. Masa awal nak semayang tu ni, tak tahu lagi cara nak panggil orang main semayang. Semayang ada dah, tapi nak panggil orang semayang ni tak ada lagi. Jadi apa dia? Suatu hari mereka berbincang, para sahabat-sahabat ni bincang. Sebagian mereka kata apa? Kita guna loceng untuk panggil orang. Macam mana? Macam loceng Nasrani. Orang Nasrani yang Kristian guna loceng, ting 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 tu. Kan kita ni kuih lah, kita ni Indonesia kuih Hindu, kuih sebagainya kan. Itu orang Nasrani. Dan ada yang kata pula, tak, kita gunakan trompet, tiru macam orang Yahudi. Dia panggil orang semayang, tiup trompet. Kemudian maka Umar pun berkata, tidakkah kalian mengangkat seorang untuk menyuruh azan, untuk solat, panggil semayang? Lalu Rasulullah pun bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk solat. Wahai Bilal, bangkit, azan. Panggillah untuk orang semayang. Tu panggil Tok Bilal, Tok Bilal tu. Sebab Bilal lah orang pertama yang panggil orang semayang ni, azan. Satu Perlis, satu Malaysia, satu dia Tok Bilal, Tok Bilal, Tok Bilal. Nama apa? Nama Pak Mat. Orang panggil Tok Bilal. Sebab gelaran dia, ni saya tadi Bilal bin Rabah tadi. Hadis Bukhari. Okey, contoh tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni betul kan? Kan kita baca tadi, orang Yahudi dia tiup trompet bagi orang semayang kat kuih mereka. Orang Kristian Nasara picit loceng, orang gocang loceng untuk panggil orang semayang. Ini berlaku di zaman awalnya mereka dulu. Okey, ni orang Yahudi yang awalnya. Kata perasan ni dia azan di Syadian Cina. Kata perasan azan yang kita duk azan lah ni macam tu lah, sama Bilal azan dulu. Pi Mekah pun sama, pi Madinah pun sama, pi Cina pun sama, pi Malaysia pun sama, pi Bangladesh ke, UK ke, Amerika ke, satu dunia azan yang sama. Sebab apa? Daripada Nabi yang satu, sumber yang sama. Jadi sebab tu kan, pi tak mana pun inilah azan mereka tuan. Kita pilih tuan. Ni di Gaza, Palestin, berlaku perang. Perang-perang memang ada dalil sunnahnya kita azankan, lakukan azan ketika perang. Azan ni boleh guna berbagai cara. Hujan lebat ke apa, ribut petir pun boleh guna azan. Sesat dalam hutan pun boleh guna azan tuan. Macam ni pula azan berubah pula, pakai topi duk azan tuan. Main mana tuan? Tak mana tuan? Kau tahu pasal kita sembang tadi, ni Dome of Rock tadi, masjid yang warna mah. Ni hujung Masjid Aqsa. Ni tembok ni. Ni yang kata orang Yahudi dia akan kaya dekat tembok ni, ratapan ni bawah. Ni orang Yahudi ni, sebelah sini orang Yahudi dah gambar ni. Ni sini kan belah kanan ni, ni penempatan yang haram Yahudi. Yang azan ni siapa dia? Bukan orang Islam, orang Yahudi. Dia tiru macam bunyi azan kita orang Islam. Dulu kita tiru dia apa, tapi lah ni dia tiru kita pula tuan. Nampak dia tak pakai trompet dah, dia azan macam bunyi kita azan. Okey, ni sembahyang orang Yahudi tuan.
Depa semayang tuan, ni orang Yahudi semayang. Depa semayang ada sujud. Sebab tu tuan, Nabi Isa semayang pun orang Kristian semayang, sebenarnya depa sujud kepada Allah dari kena lantai. Tapi lah orang Kristian semayang duduk atas kerusi menyanyi pula. Tuan nampak, orang Yahudi pun semayang dari kena lantai. Tapi ni cara depa. Tak, depa qiyam juga, tapi dia buat atas tuan. Ini orang Yahudi tuan. Ni sama juga semayang mereka. Secepat tuan. Ni berapa kali rakaat kita pun tak tahu rakaat dia tuan. Tuan, cuma depa nak habis semayang ni tuan, cara depa habis semayang, depa bagi salam tengah rukuk. Tengah rukuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Imam tadi, lepas ni kita buat lagu ni pula kot. Lama dah buat lagu lama. Takkan tak boleh ustaz mayang juga. Dah punah tuan. Buat lagu tu dengan saya masuk dalam. Ustaz Umar ajar sesat. Dah ni orang Yahudi. Macam mana orang ni? Dia semayang, dia bagi salam ketika rukuk. Ni. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ni buat lah. Tengok pasal belah kiri tu. Bawah kanan. Kita kanan tu bawah kiri. Nampak tu beza tuan. Lah ni tuan, apa tu buat tuan? Habis mayang lena tentang. Sekali lagi tu Imam, kita lepas mayang kita tentang ramai-ramai. Takkan tak boleh kot. Mayang juga. Dah. Ni semayang Yahudi tuan. Nampak tuan. Jadi cerita dia, kita cara kita sebab tu tuan, Nabi Muhammad dia ada syariat Nabi Muhammad. Cara Nabi Muhammad semayang, puasa Nabi Muhammad semua. Nabi Ibrahim, cara Nabi Ibrahim, syariat dia. Nabi Musa, cara Nabi Musa. Nabi Isa, cara Nabi Isa. Tapi bila main Nabi Muhammad, yang lain tadi dah habis dah, mansuh dah. Dia mesti ikut Nabi Muhammad ya akhir. Yang ni yang dia tak mau ikut ni. Yang balok lihat, yang ketegak, yang mana zalim punya. Sebab dia tak mau ikut Nabi Muhammad tadi. Itu cerita dia. Allah yang satu, Allah yang satu. Semua dia berkata Allah juga. Ini soal kata tuan. Apa sahabat-sahabat boleh menggunakan perkataan Allah tuan. Sebabnya tuan, bagus tuan. Kalau kita nak dakwah, baguslah. Depa pun sebab apa dia berkata Allah Tuhan depa. Lagi mudah. Kami pun Tuhan Allah. Apa Tuhan Allah? Tuhan yang satu. Buah dia apa? Buka kitab Injil nampak. Nabi Isa semayang sujud. Macam ni tadi ni. Apa memang sujud tak? Doa pun gaul pula. Bukan cari ni. Kitab Injil mana orang sebut? Memang ada tuan. Buka kitab Injil depa, Nabi Isa semayang sujud dari ke lantai. Kedua pula, kalau kita kuatlah, Nabi Isa apa masuk Jawi. Lah siapa masuk Jawi? Kami orang Islam masuk Jawi sayang Nabi Isa. Apa sayang tak? Apa kata je. Tapi kita pun Allah mayang pun tak, puasa pun tak. Dia sebut nama Allah tu, kalut dah. Macam mana anak-anak kita nanti? Cuba kita tak takut sebenarnya tuan. Kalau kita tahu tuan, itu langkah kita nak dakwah kita depa masuk Islam. Kita berundang-undang di Malaysia, kita boleh ajak orang masuk Islam. Depa tak boleh. Depa kena amalkan agama mereka saja. Tapi kita tak ajak pun. Nampak tuan? Nak takut apa? Nampak tuan? Kita Islam dah jaga kita Malaysia ni. Tak gunakan peluang yang ada ni. Duk ralik, duk lena, buat tak tahu. Nampak tuan? Kita tahu tuan, inilah masanya untuk kita berdakwah tuan. Okey, cerita sikit dalam kopal tuan. Dah kena. Okey, sikit lagi okey. Azan berduit. Macam mana tuan? Dia bawa tuan, dia share. Seorang dua rangkap, seorang dua rangkap. Saya cepat tuan. Dia sambung dua rangkap lagi, mai dia ni buat sambung lagi. Asyhadu an la. Lagi sampai habis tuan. Tak mana tuan? Di Malaysia tuan. Di Malaysia kita. Tak mana ni? Dia dekat KL tuan. Cari dah tuan. Boleh tak boleh? Kalau cari balik tak jumpa tuan Nabi buat aku ni. Bilal seorang tadi je. Kalau betul boleh.
Bilal cukup kot bagi Umar pula. Kan Umar cukup kot bagi Ali pula. Mesti Nabi kata tu. Hang lama dah kot buat duit pula. Kalau benda ni betul kita buat kan. Dia cek balik tak jumpa pun. Kalau ni ustaz ramai sikit, orang terkejut sikit. Siapa Tok Bilal seorang leleh ni? Dia bukan begitu agama. Agama bukan main pelik-pelik. Dia mesti contoh Nabi. Ada Nabi buat, baru kita buat. Sahabat buat macam mana? Sahabat tu tabi'in buat macam mana? Tabi'in buat macam mana? Empat mazhab buat macam mana? Itu cara dia. Dia beratas, dia turun ke bawah. Bukan kita ambil ke bawah. Okey kot. Lah ni zaman 2020 sesuai lah berduit ni. Tak. Dia bukan karaoke tak apalah berduit. Jadi agama mesti ikut contoh Nabi. Macam mana Nabi bawa dan sebagainya. Okey lah ni tuan. Duduk tuan. Okey. Macam mana geng tak solat tuan? Masih ramai yang meninggalkan solat. Suatu keparduan yang paling besar dalam Islam. Orang yang tidak mengerjakan solat ini tidak layak bernama Islam. Kerana orang yang tidak solat musuh Allah, musuh malaikat, musuh para rasul, musuh para nabi, musuh orang yang beriman. Tetapi kita tak pandang meninggalkan solat sebagai satu jinayah. Bagi kita jinayahnya ialah isap dada ataupun rokok dan samu. Meninggalkan solat tak ada apa. Bahkan ada orang yang dia hormati walaupun dia orang yang tidak semayang. Hukumnya haram kita cium tangan orang yang tidak semayang. Tapi kita ni jahil, tidak ada ilmu. Tangan orang yang tidak semayang dia cium, la ilaha illallah. So guru kita kata baik kita cium hidung kambing daripada kita cium tangan orang yang tidak semayang. Kerana orang yang tidak semayang telah pun dijanjikan masuk neraka sakar. Allah hikayatkan dalam Quran. Malaikat bertanya, ma salakakum fi sakar? Apa sebab kamu duduk dalam api ni lama sangat ni? Sampai berjuta-juta orang duduk di dalam api ni. Maka jawab mereka itu, lam naku minal musallin. Kami bukan penjenayah hebat, kami bukan rompok bank, kami bukan peronggu busiri, kami bukan geng pancung kepala orang. Cuma kami tidak solat. Tidak solat tak kira anak raja, anak pemaisuri, anak menteri, presiden dunia ni pun sekalipun pasti Tuhan letak di dalam neraka sakar. Allahu Rabbi. Neraka sakar ni khas untuk orang tak semayang. Kalau ustaz akan bunuh pun, bukan merompok pun, bukan mencuri pun, kan? Alah tak semayang aja. Betul tak semayang tu biasa kat dunia, tapi akhirat tuan itu tuan ada khas neraka sakar. Yang mana untuk orang tak semayang tuan. Bayangkan tu. Jadi tak semayang ni dosa besar tuan. Yang mana tuan ada khas untuk orang yang neraka sakar. Yang mana dia tak semayang, dia culah, dia gali, dia main-main dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati. Tuan-tuan, solat ini tiang agama. Solat clear, hak lain pun clear. Kalau solat pun kalang kabut, hak lain pun kalang kabut. Hak lain pun sulit. Tuan-tuan, kita jaga anak isteri kita ni, jaga semayang. Kau esok subuh tuan, kita main semayang. Balik rumah nanti, anak pun pukul 7.30. Nak cerah ni, tak semayang lagi. Kacau lah. Kita duk ada pun dia tak semayang tuan. Tambah kita tak ada tuan. Lagi tak semayang tuan. Sementara kita duk ada ni pedah lah. Kok mana dia malas ke buat kerja ke apa lain, tu cerita lain lah. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi kalau dia tulah semayang, kita kena peringat tuan. Nak malas-malas orang lain tak apa lagi. Semayang ke mana pun kena semayang. Kena pedah tuan. Sebab orang lain tu malas rugi dunia. Jadi kalau solat tak buat, dunia pun rugi, akhirat lagi-lagi rugi tuan. Nampak tuan? Sebab tuan, orang kita ni, Islam kita semayang ni dia ambil lega, ambil lewa. Sebab apa? Alah, aku dengan Tuhan aku, hang aku buat hang, aku buat aku. Betul lah aku buat hang, aku buat hang, aku buat aku. Kau nanti hang dah selesa sebab aku, tak keingat. Contohlah orang alam lah, kita pun tak tahu. Apa kata? Surga neraka tu ya hak masing-masing. Tapi kalau dah masuk neraka tuan, payah sulit kita nak balik kepada syurga tuan. Tapi jawapan dia, kalau kita tak buat dosa syirik, insya-Allah kita semua akan masuk syurga Allah. Tapi cerita dia, syurga terus ke ataupun neraka dulu. Itu jawapan dia. Kita tak mau ke neraka, nak ke syurga terus. Itu kita nak pula 70,000 yang mana masuk ke syurga tanpa dihisap. Kita nak yang tu tuan. Kalau pergi highway pun touch and go, terus jalan, tak kena berhenti pun. Itu kita nak tuan. Jadi cerita dia amal soleh kita yang nak bezakan kita dengan kehidupan kita akhirat nanti. Kita nak tanya apa tuan untuk tajuk kita hari ni berkaitan dengan bab Isra Mi'raj
Kesimpulannya Isra Mi'raj ni perjalanan Nabi. Mekah tadi Baitul Maqdis, yang mana Nabi diperjalankan. Mekah tadi ke Baitul Maqdis. Sana tu Nabi solat 2 rakaat, keluar, Nabi diangkat pula naik ke langit, jumpa Allah SWT yang mana turunnya perintah semayang. Daripada 50 kurang jadi 5 tuan. Buat 5 waktu diganda seolah macam 50 waktu. Itu punya kelebihan kita tuan. Buat sikit tapi pahala berlipat kali ganda. Dan Allah seperti dekat ni tuan. Ya, baik. Okey. Ada yang mengatakan dia mengimami solat bersama para nabi-nabi dulu. Di mana? Okey, itu sebab dia lah kena tengok balik cerita-cerita ni, dia ada banyak cerita yang ada yang sahih, ada yang dhaif dan sebagainya. Nanti kita cari lain kan. Sebab dia ada campur bau. Yang lalu tu nampak pula masyarakat sebenarnya ada yang kata tu dalam mimpi hadis lain, ada yang kata itu hadis dhaif sebagainya. Itu kena tengok balik. Tapi kalau yang ni sahih. Ini sumber yang sahih ni. Cuma yang tu adakah dia ada teli kah dan sebagainya. Kita kena tunjuk balik. Sebab tu kita kena tengok balik. Sebab sumber pun macam ni lah orang kata, Isra Mi'raj orang puasa orang ni. Betul tak? Dalil tak abad pun kena puasa hari Isra Mi'raj. Yang betulnya bulan haram ni atau bulan Rejab, sepanjang bulan ni buat ibadah soleh dilipat gandakan. Nak puasa kah, nak solat tahajud kah, witir kah, apakah, perbanyakkan. Pahala dilipat gandakan. Tapi kalau buat jahat bulan haram ni akan dilipat gandakan dosa juga. Itu beza dia. Sebab tu kita tengok balik. Yang kalau nak puasa kan, yang puasa boleh puasa. Itu pun boleh, tak masalah. Ya. Ya. Yang mana yang di masjid awal tu? Oh, yang tu. Okey, yang tu cara Nabi Isa, Nabi Musa. Itu syariat mereka. Mereka semayang, lagu tu cara mereka. Jadi betul tak? Itu pun kita pun nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Sebab kalau betul kitab Injil, Taurat sebut lagu tu, iya, jadi memang betul lah. Dan kitab mereka tu sebut demikian. Dari mereka sujud ke lantai. Sebab kita beriman, kalau sebab Allah kata kita beriman kepada kitab kita Al-Quran, dan kita mengiyakan kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil. Cuma cerita dalam ni, Zabur, Injil yang ada dalam ni sama tak macam Nabi bawa dulu ni. Tu yang kata kitab Injil tu nama pun kitab Bible. Dia ada 200 naskah. Jadi dia campur aduk dah. Nampak tu kan. Jadi dia ikut hawa nafsu. Main Malaysia lagu Malaysia, main Kristian, main Amerika lagu Amerika. Kau tengok patung pun dekat gereja, Tuhan mereka dia berkata anak Tuhan Nabi Isa tu, main Amerika putih. Main belah India ni kelam pula, takkan Nabi Isa kelam. Main belah Cina pula nak disepek pula, takkan Nabi Isa tak sepek. Nampak tak? Itu pun mereka memperdayakan. Allah alam. Kita tengok lagi tuan. Ya. Ya. Okey, baik. Yang kata Dome of Rock ni, tu saya pun nak kena balik kaji balik. Sebab ada yang batu tu, ada satu batu tu dia ikut Nabi naik ke langit. Tapi secara yang saya faham lah, dia ada kebenaran juga. Tapi cuma saya nak tengok balik dalil mana yang sebut, hadis mana sebut. Kita tak mau boleh kata agak-agak. Kalau betul Nabi sebut, dalil mana? Itu nak tengok balik tuan. Jadi cerita ni yang ini sahih tuan. Allah alam. Sebab dia ada banyak Israeliat pada. Yang kita bercakap ni, Israeliat tak semua bohong, tak semua betul. Nak tahu betul tak betul, Allah kata, dia berkata betul. Allah kata lagu lain, dia berkata lagu lain. Dia kerintong, campur jajah. Yang ketiga pula, depa cerita tapi Allah tak cerita. Jadi kita tengok balik. Kalau lagu tu beriman kepada kitab yang terdahulu. Wallahu alam. Terus saya berdiri insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.